Selepas perjanjian Pulau Pinang, Inggeris pun mengaku kata dia nak tolong kita, lindung kita pada serangan Siam apa semua ni. Padahal Inggeris tak tolong, padahal dia tolong Siam pula, dia bagi senjata. Penduduk Kedah selepas perang musuh bisik tinggal 6,000. Hak lain tu dibunuh dengan kejam, disembelih, dibelah perut, kanak-kanak dihampuk ke pokok, dihimpun dalam perahu, dihanyut dan dibakar. Kejam. Jadi siapa yang duk sandak kata Siam biasa merintah Kedah, Siam tu semua angan-angan fata morgana. Daripada tahun 1786 sampai tahun 1821, apabila perang musuh bisik tercetus. Pada masa itu, para pengkaji sejarah menganggarkan penduduk negeri Kedah berjumlah 60,000 orang. Selepas perjanjian Pulau Pinang, Inggeris pun mengaku kata dia nak tolong kita, lindung kita pada serangan Siam apa semua ni. Padahal Inggeris tak tolong, padahal dia tolong Siam pula, dia bagi senjata. Penduduk Kedah selepas perang musuh bisik tinggal 6,000. Hak lain tu dibunuh dengan kejam, disembelih, dibelah perut, kanak-kanak dihampuk ke pokok, dihimpun dalam perahu, dihanyut dan dibakar. Kejam. Dia tulis butchered. Butchered ni macam sembelih lah. Berpuluh-puluh ribu rakyat Kedah. Jadi derita tu masih bernanah. Kalau disentuh masih berdarah. Tapi janganlah bermudah-mudahan sangat. Kedah pun ada sentimental dia dalam semua peristiwa sejarah tu. Takkan nak suruh kita lupa macam tu. Apa kekejaman, penipuan, penindasan, kezaliman hingga Sultan terpaksa tinggal di dalam perahu di Kuala Sungai Merbuk sampai tak boleh nak buat apa. Dia kata kalau nak suruh saya surrender tak, kalau nak penggal saya sila penggal. Tak boleh buat apa pada masa itu. Kekejaman dan kejahatan British. Ada Datuk Seri Anwar kata kalau kita ungkit ni semua, Siam akan ungkit juga perjanjian Siam ke atas Kedah, pemilikan Siam ke atas Kedah. Seluruh dokumen ahli sejarah dan penghakiman pada tahun 1906 dalam kes Tengku Saad yang menentang Siam dalam pendakwaan ke atas Tengku Saad kerana perangan Siam tu, dia dibicarakan 1906. Hakim pada masa itu mendapati Kedah ni sebenarnya negeri berdaulat dan tidak ada satu dokumen pun yang menyokong bahawa telah berlaku satu pemerintahan efektif Siam ke atas Kedah dari tahun 1821 sampailah sekarang. Tak pernah berlaku. Pada waktu dikatakan Kedah dijajah oleh Siam tu pun, semua pentadbiran dilaksanakan oleh Sultan Kedah. Even surat putus kecil, sekarang ni orang panggil geran tanah. Surat putus kecil pun ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan. Kalau you yang jajah, Siam yang jajah, surat putus kecil mesti Siam sign pasal dia jajah kita. Tak pernah berlaku. Jadi dakwaan ada Ramasamy sebut. Ramasamy ni timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dia kata Siam jajah Kedah. Patut Kedah Siam ambil balik Kedah. Tak pernah berlaku dan tidak ada sandaran sama sekali terhadap dokumen ataupun apa-apa perjanjian mengatakan Siam secara efektif telah menjajah dan memerintah dan memiliki negeri Kedah. Semua ada. Jadi siapa yang duk sandak kata Siam biasa merintah Kedah, Siam tu semua angan-angan fata morgana. Pasal hakikat yang berlaku berdasarkan dokumen sejarah dan kes-kes mahkamah pada waktu itu menafikan bahawa Kedah pernah dijajah oleh Siam. Dia kata banyak ufti. Cerita ufti ni macam ni. Pada zaman kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya ni kerajaan Islam di Siam lah, di Thailand sekarang ni lah. Ayutthaya, kerajaan besar. Kerajaan Ayutthaya ni sistem pemerintahan bergilir-gilir antara negeri-negeri Islam. Pada masa itu dia bergilir menjadi sultan kerajaan Ayutthaya. Termasuk Kelantan, Terengganu apa semua ni menghantar bunga emas sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya pun bersahabat dengan kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni pernah melahirkan ulama-ulama besar. Antara ulama besar daripada kerajaan Champa yang mengislamkan Sriwijaya adalah Sunan Ampel. Dia dari Champa.
Kuburnya, pusarannya ada di Surabaya. Linda kalau nak pi, sila pi Surabaya, tengok makam Sunan Ampel. Itu dari Campar. Tu zaman tu, Ayutthaya adalah Islam sebelum diserang dan dimusnahkan dalam peperangan. Orang Thai daripada atas, daripada Sungai Kuning, turun serang kerajaan Ayutthaya, memusnahkan kerajaan Islam Ayutthaya. Jadilah, dia bukan Thai yang kulit macam saya ni. Thai kulit putih macam dia ni. Tahu? Dia ada Thai ada dua kan? Dia pergi tengok. Macam Taksin, putih. Dia Cina. Cina Thai. Thai macam saya ni tak. Tu Cina. Yang serang Kedah tu pun Cina tu. Ni apa Thai kulit putih tu. Daripada Sungai Kuning. Baca dokumen sejarah. Jadi kalau pembayaran ufti bunga emas kepada Ayutthaya tu tanda persahabatan. Bila orang pada Sungai Kuning ni menguasai Thai dan memusnahkan Ayutthaya, dia paksa bayaran bunga emas, dipaksa. Tapi tidak pernah berlaku kerajaan yang efektif. Untuk kuliah sejarah berikutnya, panggil saya pitang lain pula. Last, apa ada persepsi mengatakan bila dibangkitkan benda ni, ada persepsi mengatakan tindakan ini dibuat kerana Kedah mahu mengambil semula Pulau Pinang. Jadi apa penjelasan untuk ceritakan? Ambil semula ni apa yang telah kita hilang. Bagi saya kita tak pernah hilang. Pasal tu dia banyak pajakan. Dia pajak. Benda tu hak dia ke hak saya? Dia pajak pada saya. Contoh. Ni saya kata saya langgar perlembagaan pula. Ini cuma nak jawab soalan. Kalau dia bayar pajakan kepada saya, tanah tu, hak dia ke hak saya? Kalau hak dia bayar apa? Jadi saya kata saya tak pernah hilang. Buat apa ambil balik? Saya ulang masa tu. Kan? Takkan tu langgar perlembagaan. Kalau melanggar perlembagaan adalah atas provokasi para wartawan semua. Biar apa provok lagi. Tak timbul kan nak tuntut kembali Pulau Pinang, cuma nak nilai balik pajakan. Ya. Tuntut. Right? Kalau ni dengar Linda. Kalau daripada sekarang ini 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, bila anak-anak Kedah ni sudah cerdik, sudah pandai, sudah berani untuk bercakap tentang hak kita dan ditemui dokumen-dokumen, sandaran-sandaran yang menyokong apa-apa tindakan, pada masa itu keputusan akan dibuat pada masa itu. Waktu saya ni, tuntutan saya ialah bayar harga semasa. Jadi jangan assume saya kena buat apa di masa depan. Janganlah assume masa tu. Kita cross jambatan tu bila sampai situ, kita akan cross. Nak cross ke tak cross, bila sampai di jambatan baru kita tentukan. Sekarang ni kita proses bayar harga semasa. Yes. Ya, itu tujuan politik DAP untuk menakut-nakutkan penyokong DAP bahawa kalau kamu tak sokong DAP, negeri ini akan diambil alih oleh Kedah. Itu naratif DAP. Itu politik DAP, politik perkauman sempit untuk menakutkan orang Cina khususnya. Saya kata ini DAP ni kena tolak bang lah. Tak aman Malaysia kalau DAP menang lagi. Orang Melayu pun takut kat DAP, tak tentu punca. Kan noh? Rugilah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Berapa lama tu sih berita tangan sejam? Hang lebih daripada polis lagi Linda. Semua orang nak tahu. Nak tahu lah kenapa betul. Tadi hang duk tunggu tadi hang tahu lah. Saya mana dia duk cerita, saya mana tahu ambil tukar masa pula. Kira-kira. Hang tunggu tadi dah berapa lama? Kami tunggu lama. Dah lah. 5 soalan je pun. Dalam setengah jam. 5 soalan je. Ambil lagi banyak. Saya bukan orang jahat tanya banyak-banyak. Saya diketahui oleh orang ramai bahawa orang baik. Jadi tanya sikit cukup lah. Tak boleh pun tak. Masa record statement tu pasal yang nak pindah perlembagaan tu ada tak? Tak ada lah. Tak ada kan? Sebab saya tak cakap benda tu. Ya. Jadi dia tak tanya benda hak saya tak cakap. Hak mereka cakap di parlimen, tuduh saya macam-macam. Pergi tanya mereka. Mereka yang kata, bukan saya kata. Pergi tanya gua, pasal apa hangpa kata gitu? Pasal apa dia tuduh saya kata? Saya tak kata benda hak dia kata, saya kata.